Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, petang ni tuan-tuan dan sahabat rakan-rakan, kita akan buat satu bincang petang yang berkisar tentang tajuk tanam semula. Okey. Hari ini kita telah berjemput ahli panel kita yang tidak asing, yang tidak perlu diperkenalkan lagi, iaitu Profesor Dr. Rahmat Othong. Ya. Diimport daripada negeri Johor . Okey. Tajuk yang akan dikupaskan oleh ahli panel kita ni yang bertajuk menanam anak benih dengan cara yang betul. Tanpa membuang masa, saya menyerahkan mic saya ni kepada ahli panel kita untuk mengulas lebih lanjut menanam anak benih pokok sawit. Dipersilakan Profesor Dr. Rahmat Othong. Dahsyat dapat saya ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Uzai. Dan hari ini kita bersama lagi untuk sesi bagaimana kita untuk menanam sawit. Okay, apa yang penting menanam sawit ni adalah kita perlu menggunakan satu bahan tanaman yang berkualiti untuk dijadikan kita punya tanaman. Sebab kalau kita tak jaga dia daripada asal, dia akan memberi kesan panjang, tuan-tuan. 25 tahun untuk satu benih pokok kelapa. Jadi bagi memastikan pokok tu tumbuh secara subur dan produktif, dan juga kita nak elakkan daripada kerja-kerja berlakunya kerosakan semasa kita pindah daripada nursery dan jaga kematian. Lepas tu kita nak dapatkan pokok yang seragam, mesti kita jaga betul-betul waktu menanam ni lah. Okay, saiz dan piawai yang perlu mesti ada. Saiz lubang, kalau kebiasaan kalau kita buat secara mega, kita tak guna dah cangkul, tuan-tuan. Kita dah buat semua mekanisasi semua kita buat. Daripada kita buat teres, rotor semua dan sebagainya, akhir sekali kita akan buat lubang menggunakan jentera. Jadi ukuran yang paling sesuai, kedalaman lebih kurang 45 cm dan juga 10 cm mesti lebar daripada mata gerudi untuk membuatkan lubang. Jadi kalau eloknya kita biarkan dulu satu hari supaya cahaya matahari memasuki lubang tanaman keesokan harinya lah, ataupun kita biarkan sehari atau 3 hari kita baru tanam anak benih yang kita ambil tadi. Jadi peralatan yang biasa kita gunakan adalah anak sawit yang berumur 10 hingga 14 bulan di semayan, baja. Kalau orang kampung dia panggil baja rock prospect ataupun baja akar. Orang kampung dia panggil baja akar. Kita yang tahu ni CIRP sebenarnya, Christmas Island rock prospect. Jangan lupa tu untuk menggalakkan pengakaran. Okey, lepas tu kereta sorong lah kalau kita nak angkat. Takut kita buruh kita ni angkat tarik itu rosakkan sistem akar tu. Jadi kita mesti adakan kereta sorong supaya benda tu tidak tercedera. Okey, bekas pencukat baja, pisau, kayu penyandat dan juga auger. Dan auger tu kita dah buat awal. Kenapa kita kena buat awal, tuan-tuan? Untuk kalau kita lubang tu kita buat awal, dia kena cahaya matahari, dia telah mendedahkan kalau ada penyakit dalam lubang tu. Jadi penyakit terkena matahari dan dia secara semula jadinya lah dia elok. Okey, jadi untuk yang seterusnya, kita nak tahu kawalan kejayaan kita. Macam mana kita nak kawal kejayaan kita? Kerja mestilah dilakukan pada musim hujan. Ingat tu, tuan-tuan. Kalau kita tanam musim di setiap utara, pantai timur dengan selatan ni, dia punya waktu hujan tak sama. Jadi kalau boleh jadual untuk menanam, kita kena setting betul-betul waktu hujan. Kalau sebelah utara tak silap awal tahun ni dia hujan.
dia musim hujan. Kalau sebelah selatan ni saya rasa dalam bulan 10, 11. Kalau pantai timur ni di bulan 3 dia musim hujannya. Jadi kita kalau boleh setting masa menanam tu tak ikut waktu musim hujan semasa, ataupun kita boleh tengok kan apa ramalan kaji cuaca. Jadi untuk kawalan kualitinya, kerja mesti di waktu musim hujan yang banyak. Kerja menanam perlu dihenti 3 kali jika tak berlaku hujan. Maksudnya kita berhenti. Kalau 3 hari kita tengok kita dah start tanam tu, 3 hari dah mula tak hujan, kita stop dulu. Dan seterusnya disiapkan di seluruh kawasan sepenuhnya 1 bulan sebelum musim kemarau. Maksudnya kalau di dalam mana-mana estate ataupun ladang, dia mesti ada plot dia. Satu blok berapa keluasan, kita siapkan satu-satu. Jangan kita buat kata orang tu bersepah-sepah. Jadi senang kita nak ukuran dengan kita nak tahu kita punya baki stok, kita punya benih, dan juga senang kita nak mengukur sulaman untuk akhir nanti. Okey, yang seterusnya, penyilik atau mandu mesti berada di tempat kerja semasa menanam. Sebab ialah benih yang buat kerja manusia, yang buat lubang boleh pakai mesin atau jentera, auger kan. Tapi yang nanam ni manusia. Kadang-kadang ialah kita ada culasnya. Dia tak buang polybag, dia potong tanah, cabut tanggal terus, tanah dah tak ada, bongkah dah hilang. Jadi perkara-perkara macam itu yang kita perlu pantau di kawasan semasa menanam. Okey, anak sawit yang telah dikeluarkan, semayang perlu ditanam pada hari yang sama. Maksudnya kita ambil di nursery pagi sampai ke ladang, terus kita cuba tanam. Okey, anak sawit menanam perlu dilakukan dari satu kawasan ke kawasan yang lain supaya senang dikawal. Dan juga kita tahu satu petak nursery ni untuk kawasan kita punya ladang segini. Okey, rekod penerimaan anak sawit di ladang perlu sama dengan rekod yang ditanam. Daripada nursery dengan ladang mesti tally. Contohnya kita pakai stand berapa, kita nak pakai 136, 148, kita dah tahu untuk keluasan 1 hektar mesti memerlukan 136 pokok, ataupun kita pakai stand 148. Kita tengok kepada kawasan bentuk muka bumi dan juga kita punya ukuran lining. Dan seterusnya kemajuan menanam pokok mesti direkodkan. Mesti kita ada buku rekod, nak tahu berapa kemajuan satu hari keupayaan berapa, tuan-tuan. Kita nak tahu. Okey, satu orang kalau kita menanam secara manual boleh tanam 70 hingga 80 per mende. Maksudnya kalau kita tanam kali bercangkul, satu orang ni macam mana pergi pun kuat, boleh sampai 70 hingga 80 pokok saja, tuan-tuan. Tapi kalau kita bantu dengan auger, satu orang boleh menanam sebanyak 150 hingga 200 pokok. Jadi sebenarnya banyak mudahnya, dan juga kebarangkalian berlaku kesilapan tu ni. Okey, nak rumuskan. Okey, dah rekod semua, dah lengkap. Jadi kita petunjuk, kita terus kepada macam mana nak tunjuk kejayaan. Okey, dalam masa kita dah siap anak sawit yang ditanam di seluruh kawasan dengan tiada berlaku recatan. Maksudnya kalau seminggu kita tengok, kita boleh nampak dalam satu baris ataupun satu lorong tu kita nampak ada berlaku kekuningan, kita boleh trace dan ini mesti ada berlaku. Kalau kita cabut, kita boleh nampak kesan dia, sebab benda hidup. Dan juga sulaman pertama di bawah 2%, itu tanda aras ukur kejayaan. Okey, tuan-tuan, saya rasa untuk video ni banyak lagi, tapi kalau yang cantiknya nanti kita cuba buat benda ni di lapangan, baru tuan-tuan nampak macam mana cara-cara kita nak buat menanam sawit dengan kaedah, dengan yang betul. Yang ini kita bagi pendedahan awal.
nanti tuan-tuan kita akan bawa seterusnya untuk kita praktikkan. Okey, Saudara Rizal, terima kasih. Okey, terima kasih. Mengucapkan terima kasih pada ahli panel. Apa yang sampai tadi, moga-moga dapat memberi inspirasi dan kita akan sampaikan kepada rakan-rakan yang kita mungkin benda ni manfaat pada kita dan juga manfaat pada orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.